Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nasha Mila Dina binti Harun, nombor matrik 28821 akan memulakan sesi pembentangan ini dengan penyediaan surat persetujuan termaklum. Jadi, kumpulan kami telah menggunakan kaedah temu bual untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan daripada klien. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah menemu bual klien ini memudahkan kami untuk lebih memahami tentang maklumat yang dikongsikan kerana kami dapat berinteraksi dengan klien secara berhadapan. Jadi, sesi temu bual ini memerlukan kami sekumpulan untuk merekod segala perkara yang dibualkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan pada masa yang akan datang. Oleh yang demikian, kami telah menyediakan satu surat persetujuan termaklum di mana surat ini merupakan satu bentuk persetujuan untuk melakukan sesi temu bual di samping melindungi hak-hak privasi klien dan juga keselamatan kami. Selain itu, surat persetujuan termaklum ini juga memberitahu mengenai peranan pekerja sosial, termasuklah bentuk-bentuk kerahsiaan perhubungan. Jadi, surat persetujuan termaklum ini yang sebenarnya adalah sangat penting kepada klien kerana klien bebas melakukan sebarang keputusan sendiri, iaitu sama ada ingin bersetuju untuk menjalankan proses temu bual ataupun tidak. Jadi, kami akan hanya menjalankan sesi temu bual ini selepas klien bersetuju dan menandatangani surat persetujuan termaklum ini. Seterusnya adalah pembinaan repo, di mana klien kami merupakan seorang pelajar perempuan yang berumur 21 tahun dan sedang belajar di Universiti Utara Malaysia. Klien juga adalah berbangsa Cina dan merupakan rakan kepada salah seorang daripada kumpulan kami. Jadi, kami ni telah mengenali klien melalui rakan kumpulan sendiri di mana dia telah memperkenalkan klien kepada kami. Walau bagaimanapun, klien ni dia kelihatan agak kekok ketika berjumpa dengan kami buat pertama kali, walaupun sebenarnya klien ni dia telah mengenali salah seorang daripada kami. Oleh yang demikian, kami telah mengambil beberapa inisiatif lain untuk membuatkan klien berasa lebih selesa ketika bersama dengan kami dalam sesi temu bual yang dijalankan. Antaranya adalah kami mengalu-alukan klien untuk memilih sendiri tempat yang selesa untuk didudukinya ketika sesi temu bual nanti. Jadi, klien dia telah memilih foyer SAPSP sebagai tempat untuk dia temu bual berikutan dengan persekitarannya yang agak sunyi dan tidak terganggu dengan kehadiran orang ramai. Jadi, seperti yang kita tahu, pemilihan tempat juga merupakan satu perkara yang penting untuk menjamin keselesaan klien. Seterusnya, kami memulakan sesi temu bual kami dengan bertanyakan perkara-perkara asas kepada klien seperti khabar klien, bagaimana perjalanannya ke foyer SAPSP dan sebagainya. Lalu kami memperkenalkan diri masing-masing. Kami juga bertanyakan kepada klien tentang penggunaan bahasa, sama ada beliau lebih selesa dalam keadaan formal atau tidak formal, serta panggilan nama yang perlu digunakan oleh kami kepadanya sebelum kami memulakan sesi temu bual tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kumpulan kami ketika sesi temu bual ini dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana setelah klien menceritakan keadaannya ketika berada di universiti, salah seorang daripada kami telah bertanyakan kembali mengenai maklumat asas klien di mana soalan tersebut sepatutnya dikemukakan ketika bermulanya sesi temu bual tersebut. Jadi, hal ini menyebabkan klien terhenti daripada terus membicarakan mengenai keadaannya di universiti. Selain itu, kesalahan kami yang seterusnya adalah cara penyusunan soalan ketika menemu bual klien. Hal ini dikatakan demikian kerana soalan yang diutarakan oleh kumpulan kami tidak tersusun, di mana kami telah mengutarakan soalan utama yang berkaitan dengan tajuk terlebih dahulu berbanding soalan asas, iaitu soalan yang mengenai maklumat diri klien. Sebagai contoh, kami telah mengutarakan soalan mengenai unsur perkauman terlebih dahulu dan kemudiannya baru bertanyakan kepada klien tentang minatnya terhadap bidang pengajian yang diambil di universiti. Oleh itu, kami akan cuba untuk memperbaiki semula segala kesalahan yang dilakukan dan akan cuba untuk melakukan yang terbaik pada masa yang akan datang. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan daripada saya. Jadi, saya akan menyerahkan sesi pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor serta rakan-rakan yang lain. Nama saya Siti Nuraini binti Azmi, nombor matrik 285045. Hari ini saya akan membentangkan mengenai teknik memberi maklum balas. Teknik yang pertama ialah teknik parafasa. Parafasa ialah merupakan teknik yang digunakan oleh pekerja sosial untuk meyakinkan atau menjelaskan bahawa beliau betul-betul memahami dengan apa atau perkara yang disampaikan oleh klien. Seterusnya, teknik ini sangat penting untuk digunakan ketika sesi temu bual bersama dengan klien. Klien mempunyai peluang untuk memperbetulkan pekerja sosial jika berlakunya salah faham dalam pemahaman pekerja sosial terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Kami sepatutnya menyatakan semua mesej yang disampaikan oleh klien dengan menggunakan ayat sendiri dan mudah difahami dan lebih pendek, dengan menyebut atau mengulangkan kata kunci yang diutarakan oleh klien.
Teknik perafrasan ini yang tidak digunakan oleh kami dalam sesi temu bual bersama klien menyebabkan klien berasa tidak yakin serta tidak dapat mengenal pasti sama ada kami memberi fokus yang baik semasa sesi temu bual bersama klien. Seterusnya, jika masih diberi kesempatan yang seterusnya, kami akan memperbaiki sesi temu bual yang dijalankan bersama klien ini dengan menggunakan teknik-teknik yang penting seperti parafrasa supaya klien lebih selesa dan yakin untuk berkongsi dan bercerita mengenai masalah yang dihadapi oleh klien kami. Teknik yang kedua adalah teknik klarifikasi. Teknik ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu digunakan dalam sesi temu bual. Teknik ini juga dapat membantu pekerja sosial untuk mengenal pasti tentang perkara yang difikir oleh klien, perasaan serta termasuklah dengan pengalaman oleh klien. Kami juga akan menggunakan teknik klarifikasi ini apabila klien menyampaikan mesej dengan agak kabur dan sukar untuk difahami oleh pekerja sosial. Teknik ini juga dapat membantu klien untuk menjelaskan sesuatu mesej atau pernyataan masalah dengan lebih terperinci. Seterusnya, kami juga akan membuat ringkasan soalan berkaitan dengan sesuatu maklumat atau mesej yang disampaikan itu secara ringkas lalu mengutarakannya kepada klien. Seterusnya adalah teknik yang ketiga, iaitu teknik galakan. Teknik galakan ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh pekerja sosial untuk menyokong dan memberi galakan kepada klien untuk terus mencerita serta berkongsi maklumat dengan lebih banyak dan mudah yakin. Teknik galakan ini dapat digunakan melalui dua bentuk reaksi, iaitu verbal dan non-verbal. Tanpa teknik ini, klien akan merasa tidak bersemangat dan yakin untuk bercerita kepada kami disebabkan klien akan menganggap bahawa kami tidak berminat dan menganggap bahawa kami berasa bosan ketika mendengarnya bercerita. Antara teknik galakan yang kami gunakan ketika sesi temu bual dijalankan ialah mengangguk kepala ketika klien cuba menerangkan atau menyampaikan sesuatu isu yang dihadapi olehnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syafiqah Syarina binti Mat Azri, nombor metrik 255508 akan membentangkan pada bahagian genogram klien. Sebelum itu, genogram merujuk kepada gambar rajah pokok keluarga yang mengandungi data sosial keluarga klien. Genogram ini dapat memberikan maklumat sebanyak yang mungkin bagi membuat penilaian terhadap klien. Oleh itu, berikut di bawah merupakan genogram bagi keluarga klien kami. Baiklah, berdasarkan rajah genogram tersebut, klien kami iaitu Chia Wah Sun merupakan seorang pelajar perempuan yang berumur 21 tahun dan sedang menuntut di Universiti Utara Malaysia. Klien kami ini mempunyai seramai 4 orang adik-beradik di mana kesemuanya adalah perempuan. Adik kepada klien kami yang berumur 19 tahun ini merupakan seorang mahasiswa di salah sebuah institusi pengajian tinggi yang terdapat di Malaysia, manakala kedua-dua adik kepada klien kami yang berumur 17 tahun dan 16 tahun pula merupakan pelajar di salah sebuah sekolah menengah yang terdapat di negeri Johor. Di samping itu, ibu dan ayah kepada klien kami ini masing-masing berumur 44 dan 48 tahun. Ibu kepada klien kami ini merupakan seorang suri rumah tangga, manakala ayahnya pula bekerja di Pulau Pinang. Hal ini menunjukkan bahawa ibu dan bapa kepada klien kami ini merupakan pasangan jarak jauh kerana ibunya berada di negeri Johor bersama anak-anak, manakala bapanya pula menetap di Pulau Pinang kerana bekerja di sana. Dalam pada itu, bapa kepada klien kami ini merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik yang terdiri daripada 4 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Selain itu, ibu kepada klien kami ini merupakan anak yang pertama daripada 4 adik-beradik di mana kesemuanya adalah perempuan. Seterusnya, klien kami juga masih mempunyai datuk di sebelah ibunya, manakala nenek di sebelah ibunya telah meninggal dunia ekoran daripada kanser payudara. Namun, berbeza pula dengan datuk dan nenek di sebelah bapanya, di mana klien kami sudah kehilangan datuknya akibat daripada penyakit kencing manis. Walau bagaimanapun, klien kami masih mempunyai neneknya yang tinggal bersama-sama dengan bapa saudara atau adik kepada ayahnya yang menetap di negeri Selangor. Daripada penerangan tersebut, maka jelaslah bahawa klien kami mempunyai hubungan yang baik serta rapat dengan kesemua ahli keluarganya. Dalam pada itu, berdasarkan maklumat yang diperolehi oleh kami bagi membuat lakaran genogram ini, terdapat beberapa maklumat tentang keluarga klien yang tidak dapat kami perolehi kerana klien sendiri tidak tahu serta mengingatinya. Hal ini telah menyebabkan genogram di atas tidak dapat dilukis dengan penuh dan lengkap. Seterusnya ialah bahagian Ecomap klien. Ecomap merujuk kepada cara pemetaan individu serta sistem keluarga mereka. Ecomap menghidangkan klien dan keluarganya serta pekerja sosial mengenai cara untuk aktif dalam mengumpul data tentang dirinya dan membuat kesimpulan mengenai data tersebut. Oleh itu, berikut merupakan rajah bagi Ecomap klien kami.
Berdasarkan rajah tersebut, kami mendapati bahawa klien mempunyai hubungan yang positif dengan orang yang berada di sekelilingnya. Misalnya, yang pertama sekali iaitu klien mempunyai hubungan yang baik dengan ahli keluarganya. Hal ini dikatakan demikian kerana keluarganya bertindak sebagai golongan yang memberikan semangat serta sokongan buat dirinya untuk menjadi lebih kuat saat klien berasa tidak terbiasa dengan suasana di universiti ini. Seterusnya, klien memiliki hubungan yang baik dengan persekitaran di institusi ini. Sebagai contoh, klien dapat menggunakan segala kemudahan yang disediakan oleh pihak universiti kerana dapat memudahkan klien. Dalam pada itu juga, klien juga mempunyai hubungan yang positif dan baik dari segi kesihatannya. Hal ini kerana klien tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan atau penyakit yang serius. Di samping itu juga, klien berkemungkinan menghadapi sedikit masalah daripada aspek kewangan. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut klien sendiri, dirinya tidak dapat memastikan tentang keadaan kewangan keluarganya kerana ibunya meminta klien agar tidak memikirkan mengenai kewangan, malah perlu memberikan tumpuan terhadap pelajaran terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, klien dapat merasakan bahawa keluarganya mempunyai masalah daripada segi kewangan. Selain daripada itu, klien juga berasa bahawa dirinya tidak berpuas hati dengan persekitaran di inasisnya. Hal ini demikian kerana klien berasa tidak selesa kurang daripada ketiadaan air panas serta penghawa dingin sehingga membuatkan klien berasa sangatlah panas ketika berada di biliknya. Tambahan pula, klien juga mempunyai hubungan yang kurang baik dengan rakan sebayanya. Bagi persekitaran ini, klien sering mengalami kesukaran dalam memahami dan berkomunikasi bersama-sama dengan rakan-rakannya yang berlainan bangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana jurang perbezaan kaum menjadikan klien sukar untuk memahami mesej yang hendak disampaikan, terutamanya mesej yang disampaikan oleh bangsa lain daripada Cina iaitu seperti Melayu dan India sehingga menyebabkan klien terpaksa untuk menggunakan inisiatif untuk mencari maksud perkataan yang tidak difahami olehnya. Malahan, klien juga menyatakan bahawa dirinya lebih selesa untuk bersendirian dalam melakukan aktiviti harian. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan meneruskan perbentangan yang terakhir iaitu berkaitan dengan penamatan. Sebelum tu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Farah Hazikah binti Syafrizal dan nombor matrik 287393. Jadi, saya akan meneruskan perbentangan mengenai penamatan iaitu sesi terakhir semasa temu bual. Penamatan ini merujuk kepada kesediaan klien dalam menamatkan sesi yang telah dirancang. Sebelum menamatkan sesi, pekerja sosial akan memastikan klien akan bersedia untuk menghadapi segala cabaran secara bersendirian serta dapat menggunakan segala skill yang diperoleh sepanjang sesi dijalankan. Bahagian ini menerangkan secara terperinci mengenai data yang diperoleh daripada klien tentang penamatan sesi temu bual yang telah dilaksanakan. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh klien. Antara masalah yang dihadapi oleh klien adalah masalah berkomunikasi dengan kaum yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana klien mengalami sedikit kesukaran dalam memahami bahasa yang dituturkan oleh kaum lain. Perkara ini menyebabkan klien berasa lebih selesa untuk membuat tugasan secara berkumpulan di atas talian bersama rakan-rakan yang lain kerana tidak mudah baginya untuk berkomunikasi secara berhadapan dengan berlainan bangsa. Perbincangan atas talian amat memudahkan klien di mana berurusan secara atas talian ini membolehkan klien menggunakan Google Translate untuk mencari makna atau perkataan yang tidak difahami. Oleh hal yang demikian, klien lebih selesa untuk berkomunikasi melalui media sosial kerana mudah baginya untuk mencari makna perkataan berbanding berkomunikasi secara berhadapan. Yang kedua adalah perubahan dari segi sosial klien. Pada fasa ini, klien sedar bahawa berkomunikasi dengan berlainan bangsa bukanlah satu benda yang sukar. Hal ini menyebabkan klien mempelajari cara untuk berkomunikasi dengan bangsa lain untuk memperbaiki tahap kefasihannya khususnya dalam bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana pada persekitarannya khususnya di universiti mempunyai majoriti orang yang berbangsa Melayu. Oleh hal yang demikian, klien terus berusaha untuk mempelajari kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu agar membolehkannya memahami setiap perkara yang diperkatakan atau dibincangkan oleh rakan yang lain dengan lebih mudah. Selain itu, klien juga menambahkan kenalannya daripada pelbagai kaum. Jadi yang ketiga adalah penungguhan rancangan masa depan. Melalui sesi temu bual yang telah dijalankan bersama klien, kami berharap agar klien menjadi seorang yang lebih berani dan mahir dalam komunikasi dengan rakan-rakan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui
komunikasi bersama orang ramai, klien dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas serta dapat berkongsi pelbagai ilmu bersama rakan-rakan yang lain. Kami juga berharap agar klien dapat membiasakan diri dengan keadaan di persekitarannya kerana keadaan persekitarannya yang terdiri daripada pelbagai kaum, lebih-lebih lagi di peringkat universiti. Jadi yang keempat adalah makluman kesediaan penamatan.